Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung berkenaan dengan tafsir yang ringkas tentang surah Al-Fatihah, di mana pada mingguan lalu telah kita mendengarkan berkenaan dengan pengertian dan juga apa yang dapat kita ambil daripada ucapan kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Telah kita dengarkan berbagai-bagai tafsiran, penerangan dan juga faedah daripada bacaan tersebut. Maka insya-Allah pada hari ini kita menyambung berkenaan dengan ayat pertama dari surah Al-Fatihah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, ataupun lebih kita kenali dengan bacaan basmalah. Ayat Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita melihat daripada sudut terjemahannya, kita sedia maklum, iaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika mana kita sebagai orang yang membaca ayat tersebut dan juga kita memahami terjemahannya yang dimulakan dengan perkataan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ataupun bahasa Arabnya Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama ini dari surah Al-Fatihah, ia mengandungi 5 perkataan sebenarnya. Yang pertama adalah huruf ba, yang kedua adalah huruf perkataan ismun, yang ketiga adalah perkataan lafzul jalalah, lafaz Allah, yang keempat adalah Ar-Rahman, dan yang kelima adalah Ar-Rahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita lihat betul-betul, sebenarnya bahawa ayat ini ia seolah-olah menunjukkan kepada kita ketidaksempurnaan jumlah ataupun ketidaksempurnanya ayat tersebut. Macam mana pula kita boleh mengatakan bahawa basmalah itu tidak sempurna ayatnya? Cuba kita renungkan maknanya terlebih dahulu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Contohlah, kita buat ayat lah. Buat jumlah, buat ayat daripada perkataan dengan. Kita pun buat ayat, kita pun buatlah jumlah tersebut. Kita mengatakan dengan Osman yang pergi ke masjid. Ayat kita buat seperti itu. Kita tulis ayat dengan Osman yang pergi ke masjid. Agak-agak ayat yang kita buat tu, adakah ayat itu sempurna ataupun tidak? Ataupun adakah ayat itu dikira boleh, betul, ataupun ayat itu akan dikira sebagai salah? Secara generalnya, maknanya kita akan mendapati bahawa ayat itu salah. Pasal ayat itu kan tergantung dengan Osman yang pergi ke masjid. Jadi kenapa dengan Osman? Dia pergi dengan Osman, siapa yang pergi dengan Osman? Kenapa Osman pergi masjid? Dan seterusnya. Jadi ayat itu kan tergantung. Maka begitu juga dengan ayat basmalah. Indahnya bahasa Al-Quran, tak perlu untuk Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tiap-tiap satu perkara. Everything nak kena spell out, tak payah. Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim menunjukkan indahnya bahasa Al-Quran. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. So kalau kita melihat pada sudut ayat, mustahil ayat Al-Quran itu tergantung. Maknanya mustahil ayat Al-Quran itu tak sempurna. Bermakna dalam bahasa Arab itu ada dinamakan sebagai perkataan mahzuf.
Mahzuf tu bermakna perkataan yang dihapuskan kerana kita boleh memahami ayat tersebut. So back to jumlah ni, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ulama ada berbeza pendapat berkenaan dengan apakah perkataan yang dihapuskan pada permulaan ayat basmalah tersebut, sehingga dimulakan langsung dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakannya mengatakan perkataan yang dimasukkan adalah perkataan aku memulai. Abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan ayat basmalah ini pada surah Al-Fatihah, ia bukan sahaja khusus untuk Al-Fatihah sahaja. Memang basmalah tu ayat daripada surah Al-Fatihah mengikut mazhab Syafi'i. Tetapi bila Allah SWT menggunakan perkataan dengan, bermakna ia boleh digunakan pada semua perkara. Kita nak minum apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bermakna takdir perkataan yang dihapuskan itulah aku minum dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ataupun aku mengambil berkat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita nak makan, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak masuk masjid ke, kita nak keluar, kita nak apa pun kita nak buat, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak tulis, kita menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Perkataannya itu dihapuskan dan ia membawa banyak macam-macam flexibility untuk digunakan pada perbuatan-perbuatan yang dibolehkan dalam agama. Indahnya bahasa Al-Quran. Allah SWT memulakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Jadi di sinilah kita dapat fahami. Begitulah indahnya bahasa Al-Quran. Sayyidina Umar radhiyallahu an, apabila beliau itu pergi ke rumah adiknya yang bernama Sayyidatina Fatimah, kerana mendengarkan bacaan adiknya membaca Al-Quran setelah ia minta untuk lembaran ataupun lembaran-lembaran tulisan Al-Quran itu, awal sekali Sayyidina Umar baca apa? Bismillahirrahmanirrahim sebelum baca surah Taha. Jadi bila Sayyidina Umar baca Bismillahirrahmanirrahim, saking terperanjat indahnya bahasa Al-Quran, Sayyidina Umar bacaan suhuf itu, lembaran surah Taha itu Sayyidina Umar campak. Pasal apa? Menggerunkan hati Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar adalah orang yang sastrawan, ahli bahasa. Jadi beliau ni sangat memahami tata cara bahasa Arab. Macam kita lah, orang yang reti pantun, reti syair, peribahasanya, susunan bahasanya, penggunaan perkataan yang sesuai dan seterusnya. Jadi Sayyidina Umar begitulah, tapi dalam bahasa Arab. Jadi apabila Sayyidina Umar radhiyallahu an membaca ayat pertama sekali, Bismillahirrahmanirrahim, kerana terperanjat indahnya bahasa Al-Quran, Sayyidina Umar sampai campak. Terperanjat, subhanallah. Tak pernah Sayyidina Umar terfikir begitu indahnya susunan bahasa Arab. Tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Azza wa Jal. Jadi jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni kita faham kenapa Allah Subhanahu wa taala mulakan basmalah itu dengan perkataan dengan. Huruf ba tu ada depan. Dan kita ada huruf ba, kita ada perkataan ismun yang kita panggil bismillah. Kalau kita ikut gaya bahasa Arab tu, lepas huruf ba yang berbaris bawah, maknanya selalunya kata nama yang selepas huruf ba tu dia berbaris bawah, yang kita panggil majrur bil ba. Subhanallah. Dan kalau kita melihat perkataan ismun, kita akan melihat bahawa tulisan basmalah tu kan ba sin mim. Sedangkan kalau kita ikut daripada perkataan asalnya adalah ba alif sin mim. Nampak? Ba alif sin mim. Tapi bila ayat surah ayat Al-Fatihah ini, surah Al-Fatihah ini basmalah tak ada alif pula kat situ. Cuba kalau kita melihat pada surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kalau kita melihat surah Al-Alaq ini, dalam kata bismi rabbika itu ada alif. Ba alif sin mim. Tapi bila basmalah surah Al-Fatihah tak ada alif dia. Kenapa? Dia ada berbagai lah kalau kita nak. Ni just information, pengetahuan kita lah.
Kalau kita curious lah, just in case kalau kita tiba-tiba kita merenungkan, kenapa ni tak ada alif kenapa ni ada alif? Dia macam gini sebenarnya. Perkataan ismun, apabila itu bertemu dengan lafaz nama Allah, maka huruf alifnya itu dibuang. Huruf alifnya dibuang. Jadi bismillah, baik dia ada ba, alif, sin, mim. Tapi dalam susun, dalam penulisan Al-Quran, kita akan melihat bismillahi, tak ada huruf alif. Kerana perkataan ismun atau nama itu bertemu dengan lama lafzul jalalah. Tapi kalau kita melihat pada surah Al-Alaq, perkataan ismun bismi rabbika, dia tak berjumpa dengan, dia tak, setelah perkataan ismun tu bukan nama Allah, tapi nama Tuhanmu, rabbika. Maka sebab tu dari perkataan ismun kat sini. Ini just sebagai pengetahuan lah. Kita punya tambahkan pengetahuan kita berkenaan dengan bahasa Arab dan juga Al-Quran. Kemudian, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau perkataan ismun ini, memang terjemahan tu maknanya nama. Tapi kalau dalam sudut bahasa Arab, perkataan ismun ini, dia terbagi kepada dua pendapat ulama'. Dalam ulama' bahasa Arab lah maknanya sini. Ulama' yang pertama mengatakan perkataan ismun ini asalnya perkataannya adalah sumu. Sin, mim, waw. Asal perkataan ismun ini adalah sumu. Sin, mim, waw. Apa makna sumu? Yang tinggi. Yang tinggi. Maknanya apa? Nama seseorang itu adalah perkara yang tinggi buat dirinya. Lepas tu kita bila memberikan nama, make sure nama tu nama yang berkat dan nama yang kita rasa ia menunjukkan ketinggian orang yang kita nak berikan tersebut namanya. Kalau kita nak kata, kalau tak kisahlah kita nak nama apa pun. Kalau yang afdal tu kalau kita ambil nama para nabi, nama para orang-orang soleh dan sebagainya, nama para isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, puteri-puteri Nabi, apa namanya, isteri-isteri sahabat dan seterusnya. Tapi kalau kita nak ambil nama yang lain dan kita yakin maknanya itu adalah baik, maka tak mengapa. Cuma jangan kita memandang rendah, memperlekehkan, merendahkan nama-nama orang-orang dahulu. Atau kita kata nama-nama sahabat, nama-nama isteri sahabat, nama-nama isteri Nabi, nama-nama anak-anak Nabi, subhanallah. Jangan kita kata anak lah nama Khadijah, nama kampung lah. Tu zaman kampung bolehlah Siti Khadijah. Sekarang dah lain-lain, dah ada. Kadang sampai 4 rangkap nama dia, subhanallah. Tak jadi masalah. Cuma kalau kita nak memperlekehkan, kita kena ingat, itu nama siapa tu? Nama Siti Khadijah radhiyallahu anha, orang yang paling, isteri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi nama ni dia menunjukkan ketinggian seseorang. Subhanallah. Kemudian pendapat ulama yang kedua pula mengatakan perkataan sumu ini dia ambil dari perkataan simah. Simah ni maknanya tanda. Jadi nama seseorang itu seolah-olah macam IC seseorang lah. Dia macam tanda seorang. Tanda orang ni apa? Apa tanda dia, nama tanda si Rokia tu? Pasal nama dia Rokia. Sebab tu kita panggil dia Rokia. Subhanallah. Kalau dia bukan orang, kita panggil dia rokok. Contohlah, gurau saja. Jadi balik pada berkenaan dengan ismun ini, itu dari sudut bahasa Arab. Dua-dua pun boleh dipakai dalam pengertian yang baik. Kemudian seterusnya adalah Bismillahi lafzul jalal, nama Allah. Nama Allah itu adalah, kalau kita nak ikut dia punya pengertian itu, adalah zat yang wajib wujud. Kata nama bagi zat yang wajib wujud. Ni zat tak ada, Allah tak ada, semua tak ada. Semua tak ada, nothing. Zero. Zero pun tak ada. Subhanallah. Totally tak ada. Ni nama lafzul jalal. Kemudian adalah perbezaan ulama tentang nama Allah ni memang nama dia seperti itu ataupun dia ambil daripada perkataan yang lain menjadi Allah. Ada kata ilah ke, lah ke, hu ke, itu tak perlu untuk kita berbahaskan panjang lah, tu berkenaan dengan sudut bahasa Arab panjang lebar. Kalau kita buka kitab tafsir Al-Imam Fakhr Razi itu ada memberitahu berkenaan dengan beberapa pendapat ulama, penerangan yang panjang berkenaan dengan nama lafzul jalalah. Kemudian kalau kita melihat pada perkataan seterusnya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jika mana kita melihat daripada sudut terjemahan,
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan? Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih dan sayang. Kalau kita sebagai orang Melayu lah, secara lumrahnya, secara generally, bermakna kasih dengan sayang tu kan sama. Kita kasihkan seseorang, kita sayangkan seseorang. Sama tak? Sama. Lalu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mention, Allah describekan sifat Allah tu apa? Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni sifat dia menunjukkan apa namanya sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala memanggil dirinya, Allah tu layak untuk memuji dirinya, memanggil Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pengasih dan penyayang. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nak kena mention dua perkara yang sama pada waktu yang sama? Selalunya kita kena ingat bahasa Al-Quran itu sangat tinggi. Kalau dia perkataannya sama makna, digandingkan bersamaan pada waktu yang sama, maknanya dalam Al-Quran ketika itu maknanya itu berbeza. Maknanya berbeza. Jadi kalau walaupun kita terjemahan, kita mengatakan pengasih dan penyayang itu sama maknanya, tapi kalau ikut tafsiran, dia ada perbezaan. Macam contoh, kita ambil pada ayat-ayat yang lain. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu menggunakan perkataan miskin saja, miskin. Ada ayat lain pula Allah mengatakan fakir saja. Ada ayat lain pula Allah menyebutkan fakir dan miskin. Allah menyebutkan fakir dan juga miskin. Apakah ada perbezaan? Yes. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyebutkan fakir saja, atau Allah hanya menyebutkan miskin saja, bermakna dua-dua golongan tu masuk. Bermakna sama lah. Fakir ke miskin sama maknanya. Tapi kalau Allah mention, Allah beritahu fakir dan miskin, bermakna fakir tu lain dia punya penerangan ataupun pengertian, miskin itu lain pengertian dia. Maka begitu juga dengan perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Walaupun terjemahannya sama, maknanya sama, tapi penggunaannya, pengertiannya tu berbeza. Terutama dari sudut penafsirannya definitely berbeza. Apa perbezaan dia itu? InsyaAllah tu bab tu kita akan sambung pada minggu hadapan. InsyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.